Maka jawab daripada malaikat ketika Allah bertanya, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Jawab daripada malaikat, taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka berada dalam keadaan salat, dan kami datang kepada mereka, wahai Allah, mereka juga berada dalam keadaan menunaikan ibadah salat. Ini kata-kata dan jawapan daripada malaikat yang memberikan gambaran pada kita setiap hari kita berada di muka bumi ini akan ada catatan yang dipaparkan di hadapan Allah. Sementara catatan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dalam seminggu, iaitulah hari Khamis. Hari Khamis itu adalah merupakan hari Allah mengangkat catatan amalan kita. Adapun dalam bentuk tahunan, itu adalah pada bulan Sya'ban, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada Ibn Majah. Rasulullah mengatakan itu adalah merupakan bulan ataupun bulan Sya'ban adalah bulan yang mana Allah akan mengangkat seluruh amalan-amalan kita, dan Allah akan melihat setiap amalan-amalan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan sepanjang kita berada di bulan Sya'ban ini, kita dapat melaksanakan suatu amalan dan ibadah yang terbaik berbanding dengan bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Baik, perbincangan kita pada pagi ini, kita akan menyambung topik yang masih lagi dibahaskan berkaitan tentang amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf. Amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Islam mengajar pada kita setiap daripada umat ini mestilah dalam hidupnya ada satu tugasan utama yang perlu ada. Dia tidak khusus kepada tuan imam, tidak khusus kepada para pemimpin, tetapi Allah sebutkan itu adalah merujuk kepada seluruh umat Islam. Salah satunya adalah al-amru bil ma'ruf, suka untuk mengajak manusia melakukan kebaikan. Pagi ini kita berada di majlis ilmu adalah merupakan perkara yang ma'ruf. Ma'ruf ni apa? Ma'ruf adalah sesuatu yang tidak bertentangan dan bercanggah dengan syariat dan diterima oleh akal. Ya, oleh akal yang salim, akal yang sejahtera menerima akan amalan dan perbuatan tersebut yang dianggap sebagai suatu kebaikan. Itu disebut dengan nama ma'ruf, tak bertentangan dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tugasan bagi setiap daripada umat Islam itu adalah an-nahyu anil munkar. Kerjanya adalah mencegah kemungkaran. Mencegah ini sama ada dengan kuasa yang kita ada, kekuatan yang kita miliki, ataupun dengan nasihat-nasihat mulut yang Allah kurniakan pada kita untuk memberikan tuturan, ataupun dalam bentuk penulisan. Dan yang terakhir iaitulah tiada keinginan pada jiwa kita, rasa benci bila melihat maksiat-maksiat yang berada di hadapan mata kita itu, dan tidak ada keinginan untuk turut serta bersama dengan mereka yang hidupnya bergelumang dengan setiap daripada maksiat tersebut. Itu disebut dengan nama nahyun anil munkar. Baik, kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama di kalangan at-tabi'in, berkata, jika engkau melihat orang yang pandai Al-Quran itu disayangi oleh jirannya dan dipuji oleh rakan-rakannya, maka ketahuilah bahawa ia suka untuk mengambil-ambil hati, yakni tidak tegas amar ma'ruf, tidak tegas amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Jadi kata daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri bahawa an-nahyu anil munkar dan juga al-amru bil ma'ruf, dia tidak cukup dengan hanya sekadar ingin mendapatkan pujian. Orang tengok kita melakukan kebaikan, alhamdulillah, dia ni ustaz seorang yang suka untuk menderma, dia ni ustaz alhamdulillah suka untuk melakukan kebaikan, rajin datang menunaikan ibadah salat. Maka itu adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Tetapi sebaliknya, pada saat yang serupa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu hanyalah sekadar manusia yang mengharapkan pujian semata-mata dalam hidupnya. Bukan sekadar dalam hal ini jiran yang berada bersama dengannya. Jiran duk tengok, dialah merupakan orang yang seringkali rajin datang pergi ke masjid. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dialah merupakan jiran melihat dialah merupakan orang yang pandai mengaji akan Al-Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tapi pada saat yang serupa tidak cukup sekadar itu. Perlu ada usaha daripada kita. Kalau melihat jiran melakukan kesalahan, bagi teguran pada mereka.
Sama ada teguran itu mungkin dengan cara hikmah, kita bercakap dan berbicara, bertutur dengan perkataan-perkataan yang beradab. Dan yang kedua, ataupun dengan cara tidak mampu untuk bertutur dengan perkataan yang beradab, gunakanlah kaedah-kaedah yang lain, mungkin dengan memberikan hadiah dalam bentuk kitab, mungkin berikan hadiah dalam bentuk video, mungkin kita berikan sesuatu yang mungkin mereka boleh menerimanya sebagai suatu perkara yang dapat membina dan memperbetulkan kesalahan dan juga kesilapan mereka. Usaha ini perlu ada. Maknanya orang yang baik, orang yang beriman ini, dia bukan hanya mengambil satu bahagian sahaja. Dia tidak hanya sekadar menumpukan pada kebaikan, tapi kemungkaran itu juga perlu untuk dicegah dalam kehidupan. Seorang isteri melihat suaminya melakukan kesalahan, tidak menunaikan ibadah solat. Apa kerja isteri? Ustaz, biarkan sajalah dia tidak menunaikan solat. Maka si isteri perlu untuk memberikan teguran, tapi tegur itu dengan cara yang terbaik. Jangan kita terus tengking, dah memang perangai begitu. Sebab manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apatah lagi yang namanya suami, dia ada suatu sifat yang namanya ego, ataupun sifat yang kadang-kadang dia tidak boleh, si isteri tidak boleh mengatasi kedudukan seorang suami ketika itu. Abang kan ni seorang yang ketua dalam sebuah keluarga, maka tidak boleh untuk menerima teguran tersebut. Carilah cara dan kaedah untuk memberikan teguran. Tengok bagaimana apa yang berlaku kepada Ummu Salamah. Minta maaf, bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim Ar-Rumaisa, yang ketika anaknya meninggal dunia, dia tidak memberitahu kepada suaminya, yang ketika itu suaminya baru sahaja balik daripada rumah, habis daripada perniagaan dalam tempoh masa yang tertentu, balik ke rumah. Maka kata Ummu Sulaim Ar-Rumaisa radhiyallahu anha ketika itu, Ummu Sulaim memberikan layanan yang terbaik kepada suaminya. Disediakanlah juadah makanan ketika suaminya balik, dan kemudian dilayan suaminya sebagai seorang suami. Dan keesokan paginya setelah suasana tenang, suaminya berada dalam keadaan yang terbaik ketika itu, barulah Ummu Sulaim Ar-Rumaisa memberikan suatu nasihat ataupun maklumat berkaitan tentang kematian anaknya ketika itu. Tapi Ummu Sulaim Ar-Rumaisa tahu bahawa suaminya ini adalah merupakan seorang suami yang marah kalau tidak diberikan peringatan ataupun tidak diberitahu awal. Maka sebab itu Ummu Sulaim Ar-Rumaisa radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada suaminya dengan cara yang beradab. Abang, kalau sekiranya kita meminjam sesuatu barang itu kepada seseorang, apakah wajar kita memulangkan semula barang tersebut itu kepada orang yang kita pinjam? Maka waktu itu kata suaminya, sudah tentulah seorang yang berhutang, dia perlu pulangkan balik apa yang dihutang kepada orang lain di saat ketika dia berkemampuan. Dan begitulah, kalau sekiranya seseorang itu dia meminjam barang, dia kena pulangkan balik. Abang, ni nak bagi tahu kepada abang ni, anak kita sebenarnya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah pun meninggal dunia. Allah. Tuan-tuan para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kata Ummu Sulaim Ar-Rumaisa radhiyallahu anha, ni nak bagi tahu abang, bukankah anak kita adalah merupakan pinjaman? Yang memberikan pinjam itu adalah Allah. Sekarang Allah mengambil balik barang pinjaman sementara yang Allah berikan pada kita, wahai abangku. Dan waktu itu memanglah suaminya berkecil hati, dan akhirnya dia pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya balik kepada Ummu Sulaim Ar-Rumaisa, minta maaf, bertanya kepada suami kepada Ummu Sulaim Ar-Rumaisa, iaitulah Abu Talhah. Waktu itu ditanya, wahai Abu Talhah, pada malam tadi bagaimana keadaan kamu bersama dengan isteri kamu? Dikata, kami bersama, layanan sebagai seorang suami isteri itu biasalah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu mendoakan kepadanya, barakallahu lailatakuma, semoga Allah memberikan keberkatan pada malam kamu berdua berada ketika itu. Sesudah daripada itu, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada doa Nabi ketika itu, anak yang dilahirkan oleh Ummu Sulaim Ar-Rumaisa itu lebih baik daripada anaknya yang diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maknanya apa yang saya nak ceritakan di sini, perlu ada sifat saling tegur menegur. Si suami melakukan kesalahan, tegur, caranya terbaik. Dan si isteri apabila melakukan kesalahan, maka suami akan bertanggungjawab untuk memberikan teguran kepadanya. Begitulah juga apa yang berlaku kepada anak-anak. Jika mereka melanggar perintah daripada Allah, jangan biarkan mereka berada dalam keadaan sentiasa melakukan kesalahan, kerana perbuatan seumpama ini adalah sesuatu perbuatan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa boleh berlaku demikian? Dan kenapa saya mengatakan demikian? Kerana inilah yang berlaku di kalangan Bani Israel. Dalam surah Al-Ma'idah, saya tidak ingat, kalau tidak silap ayat ke-78-79. Cuba cek balik dalam surah Al-Ma'idah ayat 78 dan juga ayat ke-79, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut la'anallahu alladhi la'anallahu alladhina kafaru min bani Israil kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, di dalam ayat itu secara ringkasnya, saya terlupa ayatnya, tapi kalau tidak silap pada ayat tersebut Allah mengatakan Allah melaknat terhadap mereka yang kufur daripada kalangan Bani Israel. Betul ayat tersebut. Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Isa, ala lisani Daud, ya, wa Isa bin Maryam. Baik, di dalam ayat itu Allah menceritakan kenapa Bani Israel ini dilaknat oleh Allah. Allah sambung dalam ayat itu, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah pun kemungkaran yang berlaku dalam kehidupan mereka, bahkan mereka turut serta. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian melihat ayat tersebut, bagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberikan perincian dalam cerita tersebut itu, disebutkan dan dinyatakan ada satu ketika di kalangan seorang lelaki di kalangan Bani Israel, dia melihat saudaranya melakukan kemungkaran. Waktu itu dia pun berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan buat perkara ini dosa. Dan keesokan hari dia datang semula, dia tengok temannya masih lagi melakukan dosa, dia turut serta bersama dengan temannya ketika itu, dan langsung tidak ada sifat untuk memberikan nasihat, bahkan makan bersama, duduk bersama ketika itu, dan tidak menegur perbuatan tersebut dengan andaian tak apalah, sekali hari itu dah tegur, dan hari ini biarkan sahajalah dia buat. Nah, subhanallah. Kerana itu Allah menyebut di dalam ayat ini, Allah melaknat ke atas mereka. Bila Allah sebut dengan perkataan laknat atas mereka, apa yang akan berlaku? Seseorang itu tidak akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Sebab laknat daripada Allah bukan Allah maki kita. Kalau laknat kita, kita maki orang. Laknat sungguh dia. Itu mungkin kita memaki. Tapi kalau laknat daripada Allah, Allah menarik rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seseorang. Bila Allah tarik rahmat dalam kehidupan kita, tidak ada sifat belas kasihan yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dalam hal ini kita akan menjadi manusia yang akan rugi dan manusia yang paling malang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Baik, sebab itulah dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri memberikan teguran sedemikian rupa. Sebabnya kerana mereka tidak ada sifat nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf itu ada, baca Al-Quran, buat baik itu ada, tapi an-nahyu anil munkar itu tidak dilakukan. Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna an yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'adzabin qabla an yamutu." Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Apa maksudnya? Tidak akan terjadi pada sesuatu orang ataupun pada seseorang yang berbuat derhaka ataupun melakukan maksiat sedangkan mereka dapat menghentikannya, tetapi mereka tidak mencegahnya, melainkan Allah akan meratakan pada mereka siksaannya sebelum mereka mati ataupun sebelum matinya mereka. Allah. Nah, ini perkara yang kedua yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di saat ketika dosa itu berleluasa dan tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka yang diberikan kekuatan untuk memberikan teguran, untuk melaksanakan tindakan an-nahyu anil munkar, maka pada waktu itu Allah akan turunkan azab kepada mereka. Bukan satu perkara yang biasa-biasa dalam hidup kita. Orang buat dosa, tak apalah ustaz, itu hak dia. Kan hari ini kadang-kadang bila kita berikan teguran kepada seseorang, melenting orang tersebut. Ini hak peribadi, lantaklah saya nak buat hal demikian.
Bukan soal lantak tak lantak, tapi soal kita juga akan terkena tempias daripada dosa yang dilakukan oleh mereka kalau kita tidak bertindak. Dan kerana itu tuan-tuan, pernah saya sebutkan dahulu kan, dalam surah Al-Ankabut pada ayat 40, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat tersebut? Fakullan akhazna bizambih wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayhah faminhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Fakullan akhazna bidhanbi. Betul, ayat 40. Alhamdulillah. Baik, dalam ayat itu Allah membicarakan setiap daripada suatu kaum itu kami hukum mereka itu dengan sebab dosa. Maknanya kalau kita buat dosa ni bukan perkara biasa dalam hidup. Dosa adalah penyebab rezeki kita akan ditarik oleh Allah. Dosa adalah merupakan penyebab setiap kebaikan ataupun setiap rezeki yang ada bersama dengan kita akan semakin berkurangan. Bahkan pada saat yang serupa, dosa yang dibiarkan itu dia akan menyebabkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan. Dan Allah sebutkan dalam ayat tersebut, ada di kalangan mereka yang apabila mereka melakukan dosa dan tidak ada tindakan untuk mengarahkan agar menghentikan segala kesalahan dan maksiat yang mereka lakukan, apa yang Allah lakukan? Allah hantar kepada mereka butiran-butiran batu. Arsalna alaihi hasiba. Dihantar dengan batu-batu kecil ketika itu untuk menghancurkan penduduk yang ada dengan tiupan angin yang begitu kuat. Ini kan kita kadang-kadang bimbang. Angin yang begitu kuat, yang begitu lebat. Rumah-rumah hancur ditiup dengan angin. Atap ketika itu berterbangan, yang cukup menakutkan. Ada kemungkinan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun dilakukan oleh manusia, lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab daripada Allah. Ada di kalangan mereka itu man akhazathur rajfah, berlakunya gempa bumi yang begitu menakutkan. Bunyi yang cukup menakutkan ketika itu juga menimpa ke atas kaum yang terdahulu kerana dosa yang mereka lakukan. Dan ada di kalangan mereka para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man khasafna bihil ard, mereka ditenggelamkan dalam perut bumi. Serta ada di kalangan mereka yang Allah tenggelamkan di dalam lautan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan di hujung ayat itu Allah kata, wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah tidak pernah menzalimi mereka, akan tetapi yang berlaku zalim itu adalah diri mereka sendiri kerana mereka telah melakukan kemungkaran-kemungkaran dan tidak ada sesiapa pun yang mencegah dan melarang daripada perbuatan tersebut. Jadi jelas sekali ayat itu memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis yang kita bicarakan pada pagi ini. Allah akan mengumumkan, meratakan ammahumul azab, itu tidak mengira kepada orang yang baik dan orang yang melakukan dosa, semua akan terkena. Dan dalam ayat yang lain, dalam satu hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah menyatakan kalau begitu nanti orang-orang yang baik, mereka yang soleh mati dengan azab tersebut, apa yang akan berlaku kepada mereka? Mereka akan dihidupkan semula nanti, dan di waktu itulah mereka baru dimasukkan ke dalam syurga, sementara yang melakukan dosa akan dibawa ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan mereka sebagai balasan atas sebab mereka tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan dalam kehidupannya ketika itu untuk mencegah maksiat yang berlaku di hadapan mata mereka. Baik. Abu Lais berkata lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan berkuasa untuk mencegah. Berarti bahawa orang yang berkuasa dan berwibawa, kerana itu maka kewajipan mereka harus mencegah bermaharajalelanya perbuatan orang-orang ahlul maksiyah. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di kalangan kamu, man ra'a minkum, di kalangan kamu melihat akan sesuatu perbuatan maksiat, suatu kemungkaran, maka hendaklah dia segera mengubahnya dengan tangannya, iaitu dengan kuasanya. Kalau dia tidak diberikan kuasa untuk mencegah kerana tidak ada kekuatan pada kuasa tersebut, maka gunakanlah lidahnya.
Lidah ni yang saya dah sebutkan dahulu, bila sebut dengan lidah, itu sama ada dengan catatan tulisan kita, dan kadang-kadang dengan cara kita memberikan teguran melalui mulut kita. Pilihlah antara kedua-duanya. Sama ada kita nak menegur dengan menulis ataupun menegur dengan kata-kata, itu termasuk dengan lidah. Kalau tidak berkemampuan juga, maka sampai kepada tahap hati kita tidak merasai dan tidak seronok serta tidak mengiktiraf perbuatan yang dilakukan oleh mereka, maka itu adalah merupakan sekecil-kecil ataupun selemah-lemah iman seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tadi tingkatan itu perlu kita letakkan. Di mana kedudukan kita? Kalau sekiranya kita tidak ada kuasa, waktu itu serahkan kepada orang yang berkuasa. Nak serah orang yang berkuasa ni bagaimana? Buat laporan dan juga report. Kadang-kadang apa yang berlaku pada masyarakat kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini di antara perkara yang semasa saya berada di R&D, antara masalah yang berlaku, kadang-kadang orang suka untuk memviralkan. Dia kata beginilah keadaannya, ni suasana, mana Jaiz tak lakukan kerja. Jabatan agama dia akan buat kerja tersebut bila ada report dan juga laporan. Macam polis lah. Polis akan melakukan kerjanya bila ada report. Kadang-kadang report tak sampai. Tidak ada laporan dan tidak ada orang yang memberikan pengesahan tentang peristiwa tersebut, tiba-tiba menyalahkan. Akhirnya kita juga lakukan dosa. Allah. Kan rugi kita. Patutnya kita nak buat dapatkan pahala, tapi rupa-rupanya kita menyebarkan dosa dengan menyebarkan fitnah dan perkara-perkara yang tidak betul. Saluran sudah ada, lakukan teguran, dan di sana nanti akan ada tindakan-tindakannya yang tertentu. Dan kerana itulah saya katakan, dalam bab nak mencegah kemungkaran itu, lihat kedudukan kita di mana. Kalau kita berkuasa, usaha kita untuk mencegah kemungkaran itu adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka kita akan berdosa. Kalau tidak ada kemampuan dengan kuasa, lidah kita itu juga adalah merupakan suatu anggota yang bertanggungjawab. Perlu untuk memberikan teguran, maka kita perlu untuk memberikan teguran, kelak nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah yang terakhir berkaitan tentang soal hati. Sebab Allah memuji umat ini dalam ayat, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kamu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia kerana menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 110. Pada ayat ini Allah memberikan kepada kita suatu identiti khusus yang Allah letakkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam satu riwayat yang lain, catatan daripada Asy-Syaikh Tantawi rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Wasit beliau, kata Syekh Tantawi rahimahullah, ayat ini Allah memberikan suatu keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya mereka ingin menjadi umat yang terbaik yang Allah lahirkan di muka bumi ini, dua perkara penting perlu ada. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah merupakan prasyarat dan juga identiti orang-orang yang beriman pada Allah. Dan menariknya kata Syekh Tantawi rahimahullah, beliau kata kenapa letak iman itu di akhir? Kenapa Allah tak sebut tu'minuna billahi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar? Tapi sebab apa Allah meletakkan tu'minuna billah itu di hujung? Itu satu soalan yang cukup menarik. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, rasa-rasa boleh jawab tak soalan tersebut? Sebab tak ada erti kita mencegah kemungkaran. Kita lakukan kebaikan tapi tak beriman pada Allah. Patutnya iman yang diutamakan. Ada iman, dan bukti iman itu dengan kita melakukan pencegahan dan mengajak manusia buat kebaikan. Itu tanda dan juga dalil keimanan seseorang. Tapi kenapa Allah meletakkan tu'minuna billah itu di hujung? Kan nampak tu ayat tu? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah. Yang ketiga baru beriman pada Allah. Apa jawapan dia? Syekh Tantawi rahimahullah mengatakan, Allah melewatkan tu'minuna billah
Kerana sifat beriman pada Allah itu adalah sifat yang dikongsi, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebaliknya kepada umat-umat yang terdahulu. Ini kan Allah sebut di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Kenapa? Rasul tersebut itu akan mengajak umatnya agar menyembah Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil, maknanya iman ini dia adalah merupakan suatu arahan dan perintah daripada Allah yang dikongsi daripada umat yang terdahulu sehinggalah sampai kepada umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu merupakan sifat yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Letakkan kerja ini sebagai satu tugasan penting dalam hidup kita supaya kita menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat baik dalam kehidupan kita, orang melihat Islam itu indah sebab apa? Kerana melihat umatnya indah belaka. Ketika saat dia berada dalam keadaan susah, dia boleh bersabar. Orang lain tak boleh sabar, kita alhamdulillah syukur Allah bagi pada saya kesusahan. Saya ingat ada lagi orang yang lebih susah dalam kehidupan saya. Alhamdulillah. Ucapan keluar daripada mulutnya, puji Allah Subhanahu wa taala. Mana orang tidak terasa seronok bila melihat keadaan dan suasana tersebut. Tidak pernah tension dalam hidupnya, tidak pernah tertekan. Alhamdulillah, apa yang berlaku dalam hidup ni semua Allah telah takdirkan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, apa yang Allah hendak Allah lakukan. Itu sahaja perkataan yang keluar daripada diri kita dan perasaan ini berlaku, ini dinamakan al-ma'ruf. Dan pada saat yang serupa, ketika melihat kemungkaran yang berlaku, kitalah orang yang akan menolak dan mencegah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Tujuannya supaya orang lain juga dapat hidup dalam keadaan aman bila mana kemungkaran tersebut itu berlaku untuk dicegah. Kita bersetuju untuk menyatakan bahawa arak itu haram. Dan bila ada tindakan, pada setiap peminum arak itu dikenakan tindakan, kita bersetuju. Kenapa? Sebab kita tahu dengan minuman arak itu akan menyebabkan akal manusia hilang. Pada saat yang serupa, bukan sekadar akal hilang, manusia juga nyawa mereka akan melayang. Bila mereka bertindak dengan sewinang-winangnya apa yang mereka mahukan, akhirnya merosakkan suasana dan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kita berusaha untuk mencegah perkara tersebut. Judi, kita juga bersetuju untuk menyatakan bahawa perbuatan judi itu adalah haram. Kenapa? Sebab dengan judi itu akan menyebabkan kehidupan porak-peranda. Si suami tidak bekerja dalam hidupnya ketika itu, kerjanya hanya sekadar duduk diam, dapatkan duit, mungkin merampas wang yang dimiliki oleh seorang isteri, dan akhirnya dibawalah ke tempat perjudian kerana dirasakan dengan berjudi itu dapat memberikan keuntungan besar sekiranya berjaya. Rupa-rupanya tidak begitu. Apabila berlaku hal yang demikian, hidup menjadi susah. Pada saat yang serupa, kerosakan demi kerosakan dan penceraian itu berlaku dalam kehidupan kerana sistem dalam kehidupan tidak membenarkan kepada kita mengamalkan dengan amal-amalan seumpama ini. Justru itu kerja dan usaha untuk dilakukan supaya nantinya kita akan menjadi umat yang disebut oleh Allah sebagai khaira ummatin, sebaik-baik umat itu sendiri. Lain ayat ataupun ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun, harus ada. Kalau ikut terjemahan ini disebut dengan harus ada. Maknanya kalau tak ada tak apalah. Gitu. Jawapannya tidak. Lam itu adalah lamun taukid para muslimin muslimat sekalian. Kalau bagi saya terjemahkan bukan harus ada, mesti ada. Lam itu lam taukid. Lam taukid ni apa dia? Lam yang merujuk kepada mesti, wajib. Dalam kehidupan umat Islam ni wajib ada. Siapa dia? Minkum. Minkum ni bermaksud tidaklah keseluruhannya, tapi sebahagian daripada umat Islam. Alhamdulillah, selesai.
Ada sebahagian umat Islam yang mencegah, kita menyokong segala kerja-kerja yang dilakukan oleh mereka. Ada pasukan-pasukan yang tertentu yang membuat tindakan tersebut, maka kita berada di belakang. Tak apa, saya berada di belakang kamu. Saya akan menyokong dan bersama dengan kamu, biarpun kita tidak melakukan kerja tersebut secara direct. Ini disebut oleh Allah dengan perkataan minkum. Minkum ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, min di situ adalah disebut dengan nama min litab'id. Apa maksud min litab'id? Min di situ merujuk kepada sebahagian, bukan keseluruhan. Kita belajarkan dulu kalau dalam bahasa Arab, min bermaksud dari. Min aina anta? Daripada mana kamu, kan? Min itu memberikan maksud dari. Tapi kita terlupa dalam bahasa Arab juga, min itu bukanlah memberikan maksud dari. Tapi min itu disebut dengan bahasa kita di antara ataupun sebahagian. Min itu namanya min littabi'in. Itu kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian mempelajari perkataan-perkataan dalam ilmu bahasa Arab itu sendiri. Dan hendaklah ada ataupun harus ada dari kalangan, dari golongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan menganjurkan segala ma'ruf yang baik dan mencegah kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang untung, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, sambungannya apa? Wa ulaika humul muflihun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis baliklah ayat itu. Ayat itu tergantung tu. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Subhanallah. Saya tertarik bila Allah sebut di dalam Al-Quran ni, bila Allah sebut dengan orang yang berjaya ni, Allah tak sebut dengan nama An-Najihun. Bahasa Arab, orang berjaya disebut dengan najih. Najih. Saya ulang, perkataan yang digunakan adalah najihun. Najihun artinya orang yang berjaya. Alhamdulillah, ana najih. Syukur, saya ini berjaya. Tetapi dalam Al-Quran Allah tak sebut dengan menggunakan najih. Allah sebut dengan perkataan muflih. Contoh dalam surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun tu Allah sebut apa dia? Qad aflahal mu'minun. Allah sebut dengan kalimah muflih juga, aflah. Aflah tu artinya muflih lah. Perbuatannya adalah aflah. Sebab apa Allah menggunakan muflih? Kerana kejayaan yang mampu untuk dihasilkan dalam keadaan yang sebenar. Kalau najih, orang yang berjaya dia belum tentu berjaya. Saya alhamdulillah Ustaz berjaya dalam peperiksaan, tapi belum tentu dengan kejayaan dia dalam peperiksaan itu menjadikan dia berjaya dalam hidup. Berapa ramai orang yang berjaya excellent, menjadi pelajar yang terbaik dalam hidup, tapi kerja belum dapat lagi. Ada yang menganggur dalam hidupnya. Sementara muflih itu tidak begitu. Muflih ini mereka yang berjaya, dan berjaya itu mampu untuk dihasilkan. Segala perkara yang berlaku dalam hidupnya itu dapat dihasilkan dengan kejayaan tersebut. Itu namanya adalah muflih. Sebab itu muflih ini dia ada kaitan dengan al-fallah. Fallah ni peladang. Kata para ulama, aflah ni, muflih ni diambil daripada kalimah syaqqa, membelah. Membelah suatu laluan asalnya diambil daripada peladang. Kenapa? Sebab peladang ataupun petani dia akan mengorek lubang dan kemudian dia akan meletakkan benih-benih pada lubang-lubang tersebut. Dia koriklah tanah. Itu asal masuk daripada aflah. Mengorek tanah dan kemudian hasilnya pasti. Sebab dia meletakkan benih-benih yang ada pada setiap lubang-lubang tersebut dan kemudian dibiarkan dan akhirnya pokok akan tumbuh daripada hasil benih tersebut. Itulah dia kalimah yang dipergunakan kepada orang yang muflih. Kerana mereka yang apabila lakukan kerja tersebut, Allah tidak akan berikan kepadanya suatu kekecewaan dalam hidupnya. Sebaliknya Allah akan bagi kepadanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Golongan muflihun ini Allah sebut dalam ayat ini, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi yanhauna 'anil munkar. Dia buat kebaikan dalam hidupnya. Kebaikan itu adalah sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Segala bentuk perkara yang ma'ruf itu diajak orang lain untuk melakukannya, sementara yang mungkar akan ada usaha daripadanya untuk mencegah kemungkaran tersebut daripada berleluasa dalam kehidupannya bersama dengan masyarakat. Juga Allah mencela orang-orang yang tidak suka untuk mencegah kemungkaran dalam ayat. Sebab dalam hidup kita nak buat baik ni memang semua orang boleh buat baik. Tapi dalam bab nak mencegah mungkar tu bukan semua orang boleh buat. Allah, Ustaz payah. Ustaz lah bagi teguran. Kita yang melihat tentang kemungkaran tapi nak buat tu bukan satu kerja yang
yang mudah. Dan sebab itu Allah sebut tadi dalam ayat yang saya bacakan tadi pada surah Ali Imran ayat 104, kerja ini wajib, kalau tak keseluruhan, mesti ada kelompok-kelompok yang akan bertugas untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Kalau tidak ada, seluruh umat Islam akan menanggung dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ayat ini Allah sebut, Allah mencela orang-orang yang tidak suka untuk mencegah kemungkaran. Dalam surah Al-Maidah ayat 79. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah ataupun mereka tidak pernah melakukan usaha pencegahan daripada perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Mereka perbuat, sungguh busuk perbuatan mereka. Labi'sa ma kanu ya'malun. Perlakuan dan perbuatan mereka adalah merupakan seburuk-buruk perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak melakukan pencegahan ataupun mencegah kemungkaran itu adalah perbuatan yang terkutuk. Ya Allah Subhanahu wa taala beri teguran dalam surah Al-Maidah ayat 79. Maka kerana itu para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, adakan dalam diri kita dan usahakan untuk Allah melahirkan sifat kebencian kita kepada dosa, dan mudah-mudahan Allah juga menjelmakan dalam diri kita kekuatan untuk mencegah kemungkaran yang berlaku dalam kehidupan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di lain ayat Allah berfirman, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul ism wa aklihimus suhd labi'sa ma kanu yasna'un. Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka, Rabbaniyun itu merujuk kepada ketua-ketua agama. Rabbani itu asal maksudnya adalah mereka yang mendapat didikan, mereka yang mendidik, mereka yang mentarbiah. Tarbiah ni dia tidak dengan hanya mengajar je. Dia perlu buktikan dengan didikan-didikan yang menunjukkan dan menggambarkan sebagai orang yang terdidik. Wal ahbar itu merujuk kepada pendeta-pendeta, sama ada daripada kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan daripada memakan makanan yang haram. Makan haram ini dia tidak semestinya dengan daging yang haram. Daging babi itu haram, itu makan haram. Tak. Makan makanan yang haram, apabila kita mendapat rezeki dengan cara yang haram, makanan itu juga akan bertukar menjadi ataupun disebut dengan nama makanan haram. Kenapa Allah sebut ayat ini? Ayat ini sebab ayat ini diturunkan kepada Bani Israel. Salah satu di antara sifat yang berlaku dalam kehidupan Bani Israel ini, mereka suka untuk mengamalkan amalan riba. Berikan sesuatu kepada seseorang dengan bayaran yang tertentu, tapi bayar nanti kalau tangguh, bayarannya ditingkatkan ketika itu dengan tingkatan bayaran yang tertentu. Kamu beli barang dengan saya, duit ada tak hari ni? Duit tak ada. Okey, tak apa. Saya jual dengan harga, patut harga barang tersebut itu RM20, saya jual dengan RM100. Harga 20 tadi, dia jual ketika itu dengan RM100. Dia tak mengatakan RM100, dia kata harga ni RM20, tapi oleh kerana kamu telah menangguhkan sampai pada akhir bulan, maka harganya akan meningkat ataupun bayarannya bukan RM20 lagi, tapi dia akan bertukar menjadi RM100. Diamalkan dengan amalan-amalan ribawi tersebut. Maknanya perkara riba itu adalah merupakan amalan biasa yang berlaku di kalangan orang-orang Yahudi. Subhanallah. Dan di antaranya rasuah. Itu juga memakan makanan yang haram. Dia nak dapat hak orang lain, dirasuahnya hakim-hakim yang ada ketika itu. Pada zaman Bani Israel berlaku begitu. Saya terlupa ayatnya, tapi Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah berkaitan tentang sifat dan juga sikap mereka. Setelah mereka merasuah hakim ketika itu, dia akan mendapat hak yang sepatutnya hak itu bukan miliknya, tapi dia perolehi dengan amalan rasuah yang berlaku. Maka Allah rakamkan dalam ayat ini dengan perkataan memakan yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan, busuk apa yang mereka perbuat. Surah Al-Maidah ayat 63. Seharusnya orang yang akan menganjurkan amar ma'ruf itu melaksanakan sendiri pribadi supaya lebih mantap nasihat dan juga peringatannya.
Ini perkara juga yang penting. Kita nak mengajak orang melakukan perkara yang ma'ruf, kita tak buat. Ini pun masalah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarnya dosa dan besarnya kemurkaan daripada Allah untuk kamu perkatakan sesuatu yang kamu tak buat. Jadi kita kena buatlah kerja yang dilakukan. Berikan nasihat kepada orang, tapi nasihat itu mestilah kita praktikkan terlebih dahulu. Jangan lakukan hal yang demikian. Tapi kita buat juga kerja yang demikian, maka itu tidak akan memberikan keberkatan. Bahkan bukan sekadar itu, manusia tidak akan tertarik dengan nasihat-nasihat yang kita berikan. Sebab apa? Kerana nasihat yang datang itu bukan datang daripada lubuk hati, tapi nasihat itu hanya sekadar kata-kata yang tertutur melalui lidah kita semata-mata. Maka rugilah perkara seumpama ini. Bahkan nantinya juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ata'muruna bil ma'rufi ata'muruna an-nasa bil ma'ruf wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kamu mengajak manusia melakukan perkara yang ma'ruf, tapi kamu lupakan diri kamu sedangkan kamu membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Kamu ni tak ada akal ke? Allah sebut dalam ayat Al-Quranul Karim begitu keadaannya. Allahu akbar. Hinanya kita sehingga Allah menimbulkan soalan, tidak berakalnya kita bila mana kita tidak beramal dengan sesuatu nasihat yang kita berikan pada orang lain. Dan kerana itu mintalah doa selalu pada Allah, mudah-mudahan Allah merancakkan kepada kita keinginan dan kekuatan untuk menambahkan amal-amal soleh itu di dalam kehidupan kita. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menasihati saudaranya di muka umum, yakni secara terang-terangan, maka berarti telah memalukannya. Dan siapa yang memberi nasihat itu sendirian, maka benar-benar akan memperbaiki. Dan bila tidak berkesan, yakni berguna nasihat dengan rahsia, maka boleh minta tolong kepada orang yang baik untuk mencegahnya daripada perbuatan maksiat. Maka jika tidak dikerjakan yang demikian, pasti perbuatan maksiat itu akan merebak dan bermaharajalela sehingga membinasakan mereka semua. Ini kerja yang dibuat dari sudut tingkatan dan kaedah bagaimana kita nak mencegah kemungkaran. Ada kadang-kadang kemungkaran itu bila kita cegah, dia akan membawa kepada kemungkaran yang besar. Sebab itu ada kaedah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ittikhazu akhaffid dararain. Dengan kita mengambil ringan di antara dua mudarat. Dua-dua perkara maksiat. Tapi maksiat yang kedua lebih besar, kita terpaksa melakukan maksiat yang pertama yang lebih ringan hukumnya berbanding dengan keduanya. Subhanallah. Contoh bagaimana ya? Dia sebab kita tak nampak dia punya suasana tersebut. Okay, kita lihatlah contoh dalam kehidupan kita. Suami pada saat ketika itu dalam keadaan kita bersendirian sebagai seorang isteri, melihat ketika itu suami minum arak. Dan waktu itu kita nak bagi nasihat pada suami, tapi memang kita tahu kalau suami minum arak, waktu itu kita berikan teguran kepadanya, maka pada saat yang serupa ketika itu kita akan dibunuh. Contoh, ini contoh. Bunuh adalah satu mudarat yang besar. Minum arak juga adalah merupakan satu mudarat. Maka pada saat ketika itu kalau saya lakukan, Ustaz, kalau saya bagi nasihat pada suami saya minum arak, saya dibunuh. Maka apa tindakan yang perlu saya lakukan ketika itu? Yang pertama, pada tindakan ketika berlakunya maksiat tersebut, kita tidak perlulah untuk mencegahnya ketika itu. Maksudnya tak berikan teguran, sebab kalau saya tegur, saya akan dibunuh. Maka bunuh itu lebih berat berbanding dengan minum arak tersebut. Biarkan dahulu perbuatan yang dilakukan, tapi pada saat yang serupa kena ada sifat daripada diri kita untuk mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah tersebut. Bukan tak ada jalan, ada jalan dia. Caranya bagaimana? Mungkin bukan kita yang menegur, bagi tahu kepada teman-temannya yang mungkin mampu untuk memberikan teguran kepadanya dengan merahsiakan siapa yang memberitahu dan membocorkan rahsia tersebut, ataupun memberitahu kepada pihak berkuasa yang dia telah melakukan hal seumpama ini. Saya teringat ada kisah, ini pun cerita ketika kami membuat satu intipan, kami buat satu siasatan dengan cerita tentang ajaran sesat yang berlaku. Kami tak dapat maklumat, sebab memang ajaran sesat ni kebetulan pula ketua ajaran sesat ni bekas polis. Dia tahu bagaimana cara untuk menyembunyikan
perbuatan-perbuatan sesat yang dilakukan ketika itu. Sehingga kan ada pihak polis sendiri yang ditugaskan sebagai SB di kawasan tersebut pun tak dapat maklumat. Bila kami tanya, tuan dapat tak maklumat berkaitan dengan hal tersebut? Setakat kami tengok perjalanan macam biasa, tidak ada unsur-unsur yang berlaku. Akhirnya serah pada kami juga. Ustaz siasatlah, pergi lihat sendiri. Allahu Akbar. Kalau pihak polis tak dapat, kami lagi lah tak dapat ketika itu. Jadi caranya bagaimana? Alhamdulillah waktu itu isteri kepada salah seorang pengikut. Isteri salah seorang pengikut itu dia ada maklumat berkaitan dengan kerja suaminya ketika itu. Setiap kali sebab dia ada grup, dia punya kumpulan WhatsApp dia tu. Dalam grup itu dia akan sebarkan segala maklumat-maklumat tersebut. Si isteri ni waktu suaminya tidak ada bersama dengannya, dia akan ambil segala bentuk isi kandung yang ada pada WhatsApp tersebut, dia hantar pada kami. Di situlah tindakan-tindakan yang kami dapat, dan bila kita dapat tindakan tersebut barulah kita akan memanggil kumpulan-kumpulan ini untuk disiasat dan diberikan tindakan sewajarnya jika sekiranya terbukti yang mereka melakukan kesalahan tersebut. Kerja isteri tadi, isteri tak bagi nasihat pada suami. Dia tahu suami kalau bagi nasihat mungkin dia akan dipukul, bahkan mungkin lebih teruk daripada itu. Tapi si isteri mempergunakan wasilah dia sebagai seorang isteri bagi mencegah kemungkaran yang berlaku dalam kehidupan suaminya itu dengan menyerahkan segala bentuk maklumat-maklumat yang diperolehi itu kepada pihak yang bertanggungjawab dan mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan kerja kita, tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Kata Abi Darda, sedikit lagi, Abi Darda radhiyallahu anhu mengatakan dalam hal ini, untuk memberikan teguran pada kemungkaran seseorang yang melakukan itu, janganlah dilakukan secara terang-terangan. Sebab perbuatan menegur secara terang-terangan itu akan memalukan dirinya. Bagi nasihat, jangan tegur depan orang, jumpa, kalau boleh bertemu dengannya, ataupun menghantar WhatsApp ataupun menghantar maklumat, bertanya padanya betulkah begini, itu cara dan kaedah uslub dakwah yang perlu untuk kita sampaikan kepada manusia. Bab nasihat itu perkara penting. Dan kata daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, nasihatkanlah dalam keadaan rahsia. Dan kalau tidak mampu juga secara rahsia, dia pun tak boleh, Ustaz, saya bagi nasihat. Kadang-kadang adik-beradik sendiri pun payah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang lain kita boleh bagi nasihat, tapi dalam kehidupan adik-beradik ni kadang-kadang kita tak mampu. Itu kena gunakan orang lain. Seperti mana yang berlaku, ataupun apa yang disebut oleh Abi Darda, gunakanlah orang yang lain yang baik dan mampu untuk memberikan kesan dan pengaruh pada mereka, agar mereka ini bertukar ataupun insaf pada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan jika tidak juga mampu dalam hal yang demikian, serahkan kepada mereka yang lebih bertanggungjawab. Ini dalam hal sekiranya maksiat yang dilakukan itu tidak tersebar. Adapun maksiat yang tersebar, dia perlu juga dicegah dengan cara menyebarkan juga. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah menyebut, kullu ummati mu'afa, setiap daripada umat aku ini mereka dimaafkan, illal mujahirun, melainkan orang yang memperlihat-lihatkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Dia tunjuk dosa tersebut, dia buat perkara tersebut. Maka dalam bab tersebut kita perlu mencegah juga dalam bentuk terang-terangan. Isytiharkan, minta kepadanya untuk dia mengisytiharkan dia bertaubat pada Allah. Kalau dia tak nak bertaubat, maka ajaran mereka ini perlu untuk kita sebarkan dan menyatakan apa kesalahan-kesalahan yang telah pun dilakukan oleh mereka dan apa kesesatan yang berlaku, sekalipun mengaibkan orang tersebut. Sebab apa? Kerana ajaran itu kalau jika sekiranya tidak disebarkan tentang kesesatannya, masyarakat lain akan mudah untuk menerimanya. Contoh berkaitan dengan dulu, tuan-tuan dan puan-puan pernah tak ingat tentang Rasul Melayu, Haji Kahar tu, Rasul Melayu. Dia telah bertaubat, tapi pada saat yang serupa, alhamdulillah, taubat dah, keluar daripada penjara ketika itu, rupa-rupanya dia meneruskan lagi perjalanan dan juga ajaran yang disampaikan. Kami baca buku dia, tebal, lebih kurang dalam 1000 lebih. Sebab waktu itu saya diminta untuk mengulas berkaitan dengan kitab beliau. Memang pening lah. Hari Jumaat saya terima dan diminta, Ustaz tolong buat ulasan berkaitan dengan kitab tersebut pada hari Isnin. Memang tak tidur daripada Jumaat, Sabtu, Ahad. Tengok sedikit, baca. Sebab baca kitab orang yang mengajar sesat ni, tuan-tuan, dia bukan macam baca kitab Tanbihul Ghafilin. Baca kitab Tanbihul Ghafilin ni seronok kita baca. Tapi kalau baca kitab orang sesat ni, kita nak cari apa kesesatan tu memang pening kepala.
Dah tengok ayat ni boleh tak? Ayat ni boleh. Kalau kita tengok di Selangor ni kita ada enakmen jenayah syariah. Dan di situ ada beberapa klausa. Section berapa. Itu kita nak munasabahkan, nak kaitkan kesalahan dia pada section berapa tu dia memerlukan masa yang teruk. Dan kemudian terpaksa kita sebarkan kepada orang ataupun kalangan masyarakat untuk mereka kenal ni simptom-simptom ajaran yang disampaikan oleh ajaran tersebut. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak terjebak dengan ajaran-ajaran seumpama ini, dan inilah di antara salah satu langkah yang perlu dan wajib untuk kita laksanakan, sebab kerja kita adalah untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran itu berlaku. Dan pada saat yang serupa, mudah-mudahan dengan usaha tersebut itu Allah Subhanahu wa taala akan memberkati perjalanan hidup kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya nanti kita akan bicarakan pada ayat dan perbincangan berikutnya berkaitan tentang ucapan ataupun riwayat yang dinyatakan oleh Imam Abil Lais As-Samarqandi dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah.